Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagi melihat peranan IWK dalam tempoh 20 tahun ini, sebenarnya kalau kita ambil kira operasi IWK telah bermula pada tahun 1954 dan kini mempunyai pengalaman selama 20 tahun untuk menguruskan perkhidmatan pembentungan negara. Sebagai testimoni komitmen kerajaan terhadap mustahaknya perkhidmatan utiliti pembentungan kepada rakyat negara ini, kerajaan telah mengambil alih 100% dan menguasai IWK sepenuhnya. IWK menggunakan khidmat anak tempatan 100%, mempunyai hampir 1,000 juruterapakar dan kaki tangan teknikal terlatih dalam bidang pengurusan air sisa. IWK telah menjadi tempat mendapatkan latihan teknikal dan rujukan kepada pembangunan capacity building oleh pelbagai negara ASEAN, India, Pakistan, Timur Tengah dan Afrika. Di atas sumbangan tersebut, IWK juga telah mendapat beberapa pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Jadi, IWK sebagai operator perkhidmatan pembentungan memainkan peranan penting dalam menjalankan kerja-kerja operasi dan penyelenggaraan sistem pembentungan bagi sejumlah penduduk 20.5 juta pengguna di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan, kecuali di kawasan Johor Bahru, Pasir Gudang dan Negeri Kelantan. Sejumlah 5,973 loji olahan kumbahan awam dan 16,305 km panjang paip pembentungan awam di bawah tanah dan menawarkan pengosongan kepada 1.25 juta tangki septik individu. IWK juga telah dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara sebagai agensi perakuan untuk kelulusan sistem pembentungan yang baru. Selain daripada itu, IWK juga telah dilantik sebagai konsultan pengurusan projek pembentungan kerajaan di atas kepakaran mereka dalam bidang pengurusan dan kejuruteraan air sisa. Saya kira bahawa IWK telah menguruskan sistem pembentungan negara demi memelihara dua perkara, iaitu yang pertama ialah kesihatan awam dan yang keduanya adalah alam sekitar. Kegagalan sebuah negara menyediakan perkhidmatan pembentungan sebenarnya boleh mengakibatkan kepada seperti penyakit jangkitan air, taun, hepatitis A, disentri, polio dan lain-lain yang boleh menjadi wabak berjangkit dan akhirnya membawa maut. Pencemaran alam sekitar menyebabkan sumber air tercemar, mengurangkan kuantiti air minum, menyebabkan haiwan akuatik mati dan kekurangan sumber protein laut dan hilangnya keindahan alam semula jadi dalam negara. Pencemaran teruk, wabak, kekurangan air bersih boleh menggugat keadaan sosioekonomi di sesebuah negara. Bagi sebuah negara yang maju, sudah tentulah kita memerlukan semua sistem perkhidmatan yang moden, lestari dan mapan. Dan termasuklah dalam kualiti perkhidmatan pembentungan. Pengurusan sistem pembentungan yang mapan dan moden untuk memenuhi kehendak semasa dan masa hadapan perlu disediakan. Ini seiring dengan pembangunan negara. Namun dalam mencapai tahap tersebut, beberapa pendekatan telah sedang dan akan diambil oleh kerajaan dalam menangangi cabaran berikut. Misalnya meningkatkan pembiayaan pembangunan infrastruktur
bagi naik taraf sistem lama yang substandard dan tidak ekonomik dan menutup loji-loji kecil melalui pembangunan sistem pembentungan berpusat yang bersaiz lebih besar. Yang keduanya, menyemak semula kadar tarikh pembentungan semasa yang tidak mampu lagi menampung peningkatan kos operasi dan kos kapital. Dan memupuk komitmen daripada pelbagai pihak termasuk pengguna supaya lebih peka dan bekerjasama bagi kepentingan penjagaan alam sekitar. Keperluan untuk aplikasi teknologi berteraskan rendah karbon untuk pengurusan pembentungan, AWK telah memulakan langkah proaktif dengan memperkenalkan pendekatan-pendekatan seperti berikut yang dikenali kaedah 3R, reduce, recycle dan reuse, penggunaan biosolid sebagai alternatif kepada baja kimia untuk pokok-pokok dalam kawasan perbandaran, penggunaan bioeffluent sebagai sumber air landscape perbandaran dan digunakan semula sebagai alternatif air tahap ketiga dalam industri dan juga menjanakan turbine hidro bagi menghasilkan tenaga elektrik dan penggunaan biogas untuk menghasilkan tenaga elektrik alternatif. Belum putuskan. Di peringkat penyediaan kertas, kita buat di peringkat memberi option kepada kerajaan, tentu kita buatlah di peringkat kementerian, tapi kerajaan belum sampai kepada peringkat memutuskan. Tapi dah sampai tahap keperluan untuk menaikkan tarikh. Dan kerajaan belum putus. Kerajaan belum putus. Jadi saya tak boleh nak cakap apa-apa. Yang tu pasal itu dia melibatkan dia sebab apa? Dia daripada AWK pergi pada kementerian kepada KETA. Daripada KETA dia akan pergi kepada Economy Council. Daripada Economy Council dia pergi pada Kabinet. So stage sekarang AWK buat, kemudian kementerian memberi option kan, bersama dengan SPAN semua ni. Mana kita ada beberapa pilihan untuk kerajaan lah. Dengan siap dengan cushion yang nak diberi kepada golongan yang berpendapatan rendah. Kemudian dari situ kita akan pergi kepada Economy Council. So kalau Majlis Ekonomi mengambil salah satu daripada option, dia akan pergi kepada Kabinet lah. Saya melihat bahawa untuk apa yang kita panggil sebagai break even dengan komitmen AWK itu sudah pastilah keperluan tu ada untuk tarif, tapi saya tak pasti keputusan kerajaan macam mana nak buat. Ingat barangkali kita sedang bercakap mengenai branding lah, satu branding. AWK telah wujud dalam masyarakat 20 tahun dan dalam tempoh 20 tahun AWK telah melalui satu proses jatuh bangun sebagai sebuah organisasi utility daripada kerajaan kepada swasta, balik kepada kerajaan, dan ada banyak kekangan yang dihadapi oleh AWK. So pada saya kita kena buat secara holistik, dua pihak, kerajaan khususnya kementerian dan AWK. Kita pun nak kena ada program, dan masyarakat di bawah dari semua lapisan mesti kita asimilatkan program tu. Contoh yang saya bagi, katalah kita buat melalui Majlis Perbandaran. Jadi kita ada program kementerian, program AWK dan program Majlis Perbandaran. So awareness program ni, pemahaman tentang keseluruhan aktiviti AWK ni kena dibagi. Kalau tidak, dia tidak menganggap bahawa ini sesuatu yang penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Padahal dia telah mencapai tahap yang cukup penting. Kalau dia boleh gunakan bekalan air, gunakan bekalan. Dan sebenarnya sistem pembentungan ni pun di bawah AWK ni pun penting. Tapi oleh kerana orang ingat air dengan elektrik je.
Jadi yang ni yang kita nak kena faham bahawa sebenarnya dalam masyarakat ada 3 sekali. Air dengan pembentungan ni datang sekali. Tapi publik secara keseluruhan di bandar, di pinggir bandar, suburban, di kampung mungkin tak banyak yang terlibat lah. Tapi di bandar dengan di pinggir bandar ni, saya kira aggressively, bukan setakat kita suka-suka buat program, tapi aggressively kita kena buat program, whether melalui media elektronik, media cetak, ataupun kita turun ke tempat-tempat tertentu. Dan kalau ini dapat, orang boleh faham apa yang tak, jadi dia tak ada masalah. Dia pun tak sedar kata dia sekarang ni dia bayar RM8. RM8. Rumah dia rumah banglo. 12 bilik kan. Dia bayar bil elektrik 2,500 sebulan. Ada swimming pool. Dia bayar bil elektrik 2,500 satu bulan. Pasal 12 bilik ada swimming pool. Siap dengan aquarium lagi. Bukan aquarium, kolam ikan. Tapi dia nak bayar ni RM8 lah. So ni semua nak kita kena fahamkan. InsyaAllah lah, kita ingat kita bincang dekat kementerian dengan AWK untuk kita jadualkan program. Kita boleh buat ad hoc. Saya tidak bersetuju secara ad hoc. Kalau kita nak jadual, kita jadualkan. Okey, bila di Johor, bila di Kedah, bila di Pahang, bila di Terengganu, bila di Melaka dan sebagainya, kita buat program. So bagi orang lebih faham. Kemudian kalau kita nak kena duit keluar lebih sikit, kita keluarlah untuk TV. Kita keluar TV. Sekarang saya nampak dah ada kat TV tu. Tapi yalah, memakan masa sikit lah. Sebab dalam istilah transformasi tu, transform tu, semua sekali kena transform. Termasuk juga perkara yang berkaitan dengan pembentungan ni, transform. So kalau kita boleh tukar daripada konvensional kepada integrated sekarang ni, dalam teknologi, alternatif, nak modernkan sistem, tapi kalau public tak dapat lagi, saya ingat susahlah kalau public tak dapat apa yang kerajaan tengah buat ni, berbilion ringgit tengah dihabiskan ni, tapi public kata dia orang pun tak tahu, tak faham. Dia orang ingat benda ni ini tanggungjawab kerajaan. Sedangkan masyarakat juga bertanggungjawab bersama-sama dengan kerajaan. Ini bukan transformasi infrastruktur je, tapi juga transformasi Infra je lah. Tapi public tak dapat menerima, susah. So saya ingat kita parallel. Infra kita buat, public faham, kalau kita apa-apa yang nak dikenal